بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى. الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah kerana masih diberi peluang dan ruang untuk sama-sama hidup sehingga ke hari ini. Jadi insya-Allah mulai hari ini saya akan buat live untuk muzakarah ataupun ulang kaji bab puasa. Memandangkan saya ni free dah, 3 bulan dah sampai Malaysia ni free. Pagi tak ada benda nak buat, malam sahaja mengajar di masjid, itu pun tak penuh. Isnin Abu saya free, Khamis 2 minggu saya free lah, 2 minggu lain ada kelas. Jadi saya tak ada benda nak buat, jadi saya buat live lah supaya dapat manfaat sebab sedikit untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Kalau di Mesir dulu biasa kita buat muzakarah, ulang kaji, jadi tak adalah bosan sangat. Duduk di Malaysia ni duduk apa, menengung lagu tu, pening lagu tu. Jadi kita kena baca kitab sikit lah. Dan memandangkan rumah saya ni ada orang panggil apa tu, internet yang kita ambil wifi, jadi banyak sikit lah, tak ada masalah untuk kita buat live. Jadi kita baca kitab As-Sawm daripada kitab Al-Aham min at-Taqrirat As-Sadidah. Al-Aham min at-Taqrirat As-Sadidah ni karangan guru kita Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah, yang mana kami sempat belajar dengan beliau lah di Mesir. Beliau orang Madinah, semua orang asal Yaman, duduk di Madinah, anak murid kepada Habib Zain Sumait yang digelar sebagai Asy-Syafi'i As-Saghir. Yang sekarang ni masih di Madinah. Jangan-jangan dia datang ke Mesir buat daurah. Baru datang ke Malaysia buat daurah jugalah. Dan rasanya di Malaysia dibaca kitab Al-Aham min at-Taqrirat As-Sadidah, rasanya khatam lah pada beberapa tempat. Kalau tak salah di Kelantan khatam kitab tu. Jadi insya-Allah kita akan baca sehari dalam 10 hingga 20 minit insya-Allah. Sebagai satu ulang kaji, tidak lebih daripada itulah. Kalau ada salah silap tolong dibetulkan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sawm, bab puasa. Ta'rifus Sawm lughatan mutlaqul imsak, wa minhu qawlu ta'ala an sayyidatina Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, ay nadartu imsakan anil kalam. Puasa pada sudut bahasa bermaksud mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Sama ada kita menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada bercakap, daripada tidur, daripada duduk, daripada berdiri, semua tu dianggap sebagai puasa pada sudut bahasa Arab lah. Okey. Dalil puasa bermaksud semata-mata kita menahan diri daripada apa jua sekalipun ialah perkataan atau kalam Allah Ta'ala dalam Quran. Yang menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam. Inni nadartu lirrahman. Sayyidatuna Maryam sebut, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Ta'ala untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, dan aku tidak akan bercakap dengan manusia. Dia tidak bercakap dengan manusia, itu dalil ataupun penerangan balik kepada saum, puasa yang disebut tadi lah. Jadi menahan diri daripada bercakap, itu dianggap sebagai puasa juga di sisi lughawiyin. Okey. Pada sudut syarak pula ataupun pada sudut istilah al-fuqaha, puasa dianggap sebagai al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams bi niyyatin makhsusah. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kita akan bincang nanti, daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Itu maksud puasa pada sudut syarak ataupun pada sudut istilah fuqaha. Lebih khususlah maksud dia, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbitnya fajar sampailah terbenam matahari dengan niat yang khusus. Okay. Dalil kepada pensyariatan puasa ialah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu. Moga-moga dengan puasa itu menjadikan kamu orang yang bertakwa. Okey. Kemudian kita masuk fardu, kefarduan puasa. Bila difardukan puasa?
Furidha fi sanati tsaniyati min al-hijrah fi syahri Sya'ban. Difardukan puasa, pensyariatan puasa pada tahun kedua daripada hijrah, pada bulan Sya'ban. Dan Nabi puasa sebanyak 9 kali. Selama Nabi hidup, Nabi hanya puasa sebanyak 9 kali. Daripada 9 kali itu 8 kali hanya 29 hari dan hanya sekali 30 hari. Ni. Jadi bila saya mengajar dekat jengka 14 bawah ni, masjid jengka 14 lah, tak. Jadi jemaah tu tanya, Ustaz, macam mana Nabi boleh puasa 9 kali? Adakah Nabi tinggal puasa sebelum ni? Nabi hidup 64 tahun dan 63 tahun. Jadi macam mana Nabi hanya puasa 9 kali? Adakah Nabi tinggal puasa ponteng macam kita juga? Mana kita lagi banyak lah puasa. Sebahagian fikir lagu tu. Tak, 20 tahun, 30 tahun kita puasa. Nabi hanya puasa 9 kali. Jawapan dia ialah pensyariatan puasa Ramadan ni hanya bermula pada tahun kedua hijrah. Jadi daripada start pensyariatan tu sampai Nabi wafat, Nabi sempat puasa hanya 9 kali. Tu. Jelas tak? 9 kali. Daripada 9 kali tu 8 kali Nabi puasa 29 hari. Sekali sahaja Nabi puasa penuh sebanyak 30 hari lah. Nabi puasa 29 hari tu bukan Nabi potong sehari, tak, memang bulan tu kena 29 hari sahaja pada ketika itu. Dan dalam kitab yang lain sebutlah antara hikmah Nabi dijadikan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk puasa puasa dalam puasa 8 kali tidak penuh iaitu 29 hari dan sekali sahaja penuh iaitu 30 hari adalah untuk memberitahu umat Muhammad selepas tu yang puasa walaupun tak penuh, tak. Contoh tahun ni kita puasa 29 hari sahaja. Esok tu raja lah. Walaupun macam tu tetap pahala kita penuh. Pahala penuh pada sudut pahala puasa, kita dapat pahala puasa sama macam puasa 30 hari. Fadilat tarawih sama macam kalau kita puasa 30 hari. Fadilat bersahur, fadilat mentakhirkan sahur, fadilat mentakjilkan, segerakan berbuka. Itu sama macam kita puasa 30 hari. Mana tidak ada beza lah. Contoh kalau kita bulan ni, kali ni kita puasa 29 hari. Tahun lepas kita puasa 30 hari. Tak. Adakah puasa kita kali ni, contoh hari yang pertama tak? Hari yang pertama tu kita puasa, kita bersahur lah. Sahur tu dapat pahala. Okey. Pahala sahur tu adakah sikit berbanding dengan pahala sahur yang tahun lepas? Tidak, sama 100%. Kalau 90%, 90%. Dia tak lagi. Tak berbeza. Jelas. Jadi itu satu intibah ataupun satu intibah lah kepada umat Muhammad supaya tidak bersedih kalau kita hanya puasa 29 hari. Sebab Nabi Muhammad sendiri pernah berpuasa 29 hari sebanyak 8 kali. Selesai kat situ. Syahrul Ramadan. Okey. Bulan Ramadan ialah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Islam lah. Dan bulan Ramadan ialah bulan yang paling mulia. Dinamakan sebagai Ramadan disebabkan kebetulan ketika Arab meletak nama-nama bulan, ketika itu, waktu itu keadaan tengah panas. Dan Ar-Ramda' tu sendiri, Ar-Ramda' itu dia maksud dia lah syiddatul har. Jadi ketika orang Arab nak letak nama, dia letak nama ni sebagai kub. Lepas tu dia letak ni sebagai qalam. Ketika itu nak letak nama bagi bulan tu. Bulan yang mereka sedang duduk tu, kebetulan waktu tu tengah panas. Panas pula dalam bahasa Arab Ar-Ramda'. Jadi dinamakan sebagai Ramadan bulan tu. Kemudian ada pendapat juga mengatakan dinamakan sebagai Ramadan sebab li'annahu yarmidu dhunub. Ramadan yarmidu, iaitu menghancurkan, membinasakan, meleraikan, menghancurkan dosa. Jadi bulan Ramadan ni kalau kita puasa insya-Allah menghancurkan segala dosa kita insya-Allah. Dan tidak makruh kita sebut Ramadan sahaja tanpa syahr kat depan.
Kita sebut Ramadan, kita tak sebut syahrul Ramadan. Syahrul tu maksud bulan lah. Tidak makruh alal mu'tamad. Ada pendapat sebut makruh, kena sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan, tak ada sebut Ramadan saja. Yang mu'tamad tidak ada masalah, tidak makruh. Okey, fadilat puasa. Fadilat puasa banyaklah daripada ayat Quran, daripada hadis. Cuma kita ambil 2-3 perkara sahaja ataupun 2-3 fadilat saja. Dalam hadis qudsi Nabi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa as-siyama fa huwa li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi kullu hasanatin, setiap kebaikan itu bi asyri amsalha, buat satu dapat 10 pahala lah. Ila 700 dha'fin, sampailah kepada 700. Paling kurang 1 hingga 10. Allah Ta'ala nak tambah sampai 700 tidak ada masalah. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li, maka puasa ni Allah Ta'ala sebut memang hamba ni puasa untuk aku. Maka aku sendiri yang akan handle untuk bagi pahala untuk orang yang berpuasa ni. Apa dalil puasa ni? Allah Ta'ala sebut fahuwa li, puasa seseorang hamba ni untuk aku. Sebab puasa, kalau kita puasa tidak ada beza antara kita dengan orang lain. Kita puasa ke tak puasa ke tak ada beza. Jadi bila kita boleh menahan diri, tak makan tak minum, tak kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala, dalam keadaan kita boleh menipu sebab tidak ada beza antara kita dengan orang yang tidak berpuasa, maka itu menunjukkan keikhlasan yang tulus daripada hati kita. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut fahuwa li, siam tu puasa tu untuk aku, maka orang lain jangan masuk campur lah, biar aku sendiri bagi pahala kepada hamba aku ni, pahala yang tidak ada batasan dia, terlalu banyak, insya-Allah. Lepas tu dalam hadis yang lain, riwayat An-Nasa'i, Nabi sebut man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Siapa yang puasa sehari fi sabilillah, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia dengan api neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lis-shaimi farhatan, bagi yang puasa itu ada 2 kegembiraan. Idza aftara farih, bila dia berbuka dia gembiralah. Sebab apa, banyak lauk dan sebagainya, ataupun sebab dia lapar daripada pagi, nak berbuka tu seronoklah. Wa idza laqiyallaha fariha bi shaumih, bila mana dia mati dan dia bertemu Allah Ta'ala, dia akan bergembira dengan pahala puasa dia. Maknanya dia akan gembira dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi disebabkan dia berpuasa. Okey, selesai kat situ. Sikit lagi kita baca mengenai ahkamus shaum. Habis ni kita berhentilah. Tu. Macam banyak juga tak? Tak apa, kita baca sikit lagi, kita berhenti 5 minit lagi, kita berhentilah. Tak boleh lama-lama boring. Saya pun tak buat lawak tak? Kalau buat lawak tak ada masalah, 2 jam bersama. Kejap-kejap gelak, kejap-kejap gelak. Saya tak buat lawak. Kalau buat lawak orang tak gelak. Jadi tak ada ceramah. Ceramah pun tak jadi, buat lawak pun tak jadi. Jadi kita mengajar. Orang nak gelak, tak nak gelak, tak ada masalah. Okey. Ahkamus shaum. Hukum hakam bagi puasa. Puasa ni ta'tarihil ahkamul arba'ah. Bagi puasa ada 4 hukum. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga makruh, keempat haram. Puasa tu ibadat. Tapi ada waktu kena haram, ada waktu kena makruh. Sebab tu ibadat. Sebab dia datang daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala buat peraturan bagi ibadat yang diwajibkan ke atas kita. Tu. Jadi kita kena taat lah. Sami'na wa ata'na. Angkat tangan bendera putih. Tu beza, saya sebut banyak kali dekat surau masjid. Beza antara tuan dengan majikan dan juga hamba dengan Tuhan. Tuan dengan majikan kita boleh persoal. Tak? Bos kita marilah. Solah. Tambah kerja hari Sabtu ni mari kerja. Lepas tu kerja 5 hari. Tak, kita pun tanya. Pasal kena kerja hari Sabtu, orang cuti belaka. Bos kita jawab lah. Dia jawab apa? Kerja je lah, nak bagi RM100 lagi lebih. Tak duit, gaji lebih. Nak tambah gaji lah ni. Kita tak ada masalah, beres lah. Boleh RM100 tak? Tu kita dengan hamba. Kita dengan kita dengan majikan. Dia suruh, kita boleh persoal. Adapun dengan Tuhan, hamba dengan Tuhan tak boleh persoal. Bila Allah Ta'ala sebut suruh puasa sekian, kita angkat tangan, kita taat. Tak nak taat, pilih agama lain ataupun buat agama sendiri, tak ada masalah. Buat agama sendiri tak. Hari ni orang nak nak kebebasan. Nak kebebasan buat agama sendirilah. Agama Islam ni
Masuk tak ada paksaan, tapi bila dah masuk kena ikut. Bukan suka-suka hati kita langgar, kita buat peraturan sendiri tak boleh. Kalau nak buat peraturan sendiri, masuk agama lain lah. Okey, kalau nak masuk agama Islam, kita yakin. Sebab tu kita bila nak pegang Islam tu, kita kena belajar akidah Islam, ilmu Islam, supaya kita masuk Islam dalam keadaan sabit, tetap, kukuh. Dan kita akan ikut apa yang Nabi sebut, kita ikut sebiji-sebiji. Sekarang kita masuk Islam atas dasar nama kita lahir-lahir dah nama Islam, mak ayah kita Islam, mujur alhamdulillah. Sebab tu kita nak bangkang sakmo, sebab diri kita tak kukuh. Kita masuk Islam ni sebab ilmu tak ada. Kebetulan mak aku masuk Islam, ayah aku Islam, aku lahir-lahir Islam. Kita dengar ni sikit nak tunggang terbalik dah. Jadi kena perkuatkan. Hari ni banyak orang buat pengajian lah di YouTube, tak di YouTube, kat masjid surau, kita kena hadir lah. Walaupun seminggu sekali kena hadir untuk diri kita, untuk anak-anak kita, terutama yang dah berkahwin atau bakal berkahwin, nak didik anak. Kan anak tanya ayah, kalau pegang telur batal? Anak tanya ayah lah, pegang telur tahu telur? Jadi ayah tu tanya, telur apa? Telur burung ke telur itik? Soalan anak, telur kemaluan tu lah batal ke tak? Tapi ayah tak boleh nak jawab, jadi dia pusing kot lain. Telur ayam ke telur itik, dia tanya. Padahal tu soalan yang ringkas, yang nak kita faham tak perlu kepada tulus zaman, tak perlu. Kita belajar dalam sekali duduk dah faham dah. Cuma kita tak nak ruang, tak nak bagi masa untuk agama. Tak, kerana sibuk mencari dunia. Dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kita sebutlah sikit sebelum kita masuk Ahkamus Shaum ni. Dalam syarah hikam dia sebut apa? Hikam syarah yang pertama tu dia sebut iqamatuka iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab Allahumma salli ala min asy-syahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dia sebut apa? Kehendak kamu nak bekerja, ataupun kita mudah kita syarah terus. Dalam hikam Ibn Athaillah, Sidi Ibn Athaillah Sekandari ni sebut apa? Ada manusia ni yang perlu kepada sebab untuk mencari rezeki. Macam kita ni lah, kita ada anak, kita ada isteri, kita perlu bekerja. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita pada satu keadaan yang perlu untuk cari duit dan perlu bekerja. Tak? Dan kalau kita duduk kat rumah, duduk tawakal, insya-Allah lah, Allah Ta'ala sebut lah, Allah Ta'ala ni wa ma min dabbatin, kita buat keluar ayat Quran, buat keluar hadis yang menyebutkan Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Dan kita pun duduk kat rumah tak bekerja. Itu dalil kepada kita ni tak faham agama. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia yang perlu kepada asbab, perlu kepada kerja, maka kita kena bekerja. Tak boleh duduk saja kat rumah, tak boleh. Okey. Satu. Yang kedua, bait yang kedua tu lah, perenggan yang kedua tu disebut oleh Sidi Ibn Athaillah Sekandari. Dia sebut apa? Kalau Allah Ta'ala jadikan kamu orang yang perlu kepada tajrid, berlepas diri daripada sebab untuk mencari rezeki, maka ketika itu kamu janganlah duduk terhegeh-hegeh mencari rezeki dengan bekerja sekian. Dicontohkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia sebut contohnya anak yang diberi yang diberi ataupun ditaja oleh ayah dia. Ayah dia sebut apa? Kamu, wahai si Ahmad, belajarlah agama. Tak kisahlah pasal makan minum, aku taja semua, selagi mana kamu belajar agama. Tak, disebut lagu tu oleh ayah dia kepada anak dia. So, ketika itu anak dia tu telah berpindah daripada alamul asbab kepada alamul tajrid. Daripada perlu kepada sebab untuk mencari rezeki kepada bertawakal 100% kepada Allah Ta'ala. Sebab ayah dia dah jamin untuk bagi rezeki. Ketika itu kalau anak dia sibuk duk jual krim, krim SJ, ataupun jual benda-benda lain lah, jual Arabic gum, kita promote lah tengah-tengah ceramah ni, jual stokin Sylvie dan sebagainya, dalam keadaan ayah dia telah menaja dia untuk belajar, jangan risau pasal duit, ketika itu anak tu telah mengingkari perintah Allah Ta'ala sendirilah. Jadi ada manusia yang perlu kepada sebab, dan ada manusia yang tidak perlu kepada sebab dalam mencari rezeki. Dan Syekh Said Ramadan Al-Buti sebut ada manusia, dan kebanyakan manusia lagu tu dia akan berpindah-pindah macam kita sendiri. Pagi kita perlu kepada asbab untuk mencari rezeki, kita bekerja sebagai cikgu, pergi
berniaga di pakan sehari dan sebagainya. Dan ketika waktu malam, ketika kita waktu bersama Allah Ta'ala, waktu maghrib, waktu isyak, mengaji Quran, majlis ilmu, ketika itu kita dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala. Jangan ganggu waktu tu. Waktu tu kita telah berpindah kepada alamut tajrid. Ketika itu kita dituntut untuk bertawakal 100% rezeki memang Allah Ta'ala dah jamin. Waktu pagi kita bekerja, kita di alamul asbab. Tapi waktu malam, disebabkan waktu itu waktu yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kita bersama dengan dia, maka itu dianggap sebagai alamut tajrid bagi pihak kita, dan kita kena tinggal semua perkara yang berkait dengan dunia dan kita menghadap kepada Allah Ta'ala semata-mata. Lagu tu cerita dia. Jadi kena ada waktu, walaupun seminggu sekali kita duduk dalam majlis ilmu, untuk sentiasa upgrade kita punya ilmu. Walaupun tak ada masalah baca. Baca ke nak berhenti dah? Macam mana nak baca lagi? Ke dah bosan dah? Berapa minit dah aku duduk bercarut ni? Baca sikit lagi tak? Baca sikit lagi lah. Jadi hukum hakam bagi puasa ni ada 5, ada 4. Pertama wajib, sunat, haram dan juga makruh. Yang pertama wajib. Wajib, kita baca sebab wajib tu kita berhenti. Wajib pada 6 keadaan wajib kita puasa. Yang pertama, puasa Ramadan, wajib puasa. Tak puasa Ramadan berdosa lah. Yang kedua puasa qada. Puasa qada Ramadan. Ataupun qada puasa-puasa wajib yang lain. Untuk tu wajib kita puasa. Yang ketiga, puasa kafarah. Contoh kafarah zihar. Zihar ni apa? Kita menyamakan isteri kita dengan perempuan yang mahram dengan kita. Kita sebut, kamu wahai isteri aku seperti badan mak aku, seperti tangan mak aku. Waktu tu dianggap sebagai zihar. Apa zihar ni? Yang kita sebut tadi lah. Dia ada perbahasan je lah. Okay. Ketika itu kena bayar kafarah. Sebelum bersama dengan isteri semula, kena bayar kafarah zihar. Kemudian kafarah bunuh, wajib juga kita puasa kalau bunuh orang. Kalau kena puasa, kena puasa. Ataupun saumul kafarah an jima'i Ramadan, kalau kita bersetubuh pada siang hari dengan bini. Ini pasal juga orang Melayu ni. Janganlah kahwin bulan Ramadan. Kita dah puasa lama ni. Kita dah puasa dekat 27 tahun, 28 tahun. Contoh 28 tahun kita puasa. 29 tahun tu kita nak berbuka lah. Sebab kita kahwin umur 29 tu. Pergi kahwin bulan Ramadan pula dah. Jadi kena puasa panjang lagi dah. Faham tak? Faham lah tu. Jadi puasalah. Kalau nak kahwin, cari bulan Syawal, bulan-bulan yang lain lah. Takut tersungkur. Pagi orang puasa dia buat benda lain. Jadi nak kahwin cari bulan lain lah, tak cari bulan Ramadan. Keempat, yang puasa yang wajib yang keempat ialah as-sawmu fil hajj wal umrati badala anil dhabhi fil fidyah. Puasa dalam haji dan umrah. Ni ada perbahasan khusus lah. Kalau kita tidak mampu sembelih fidyah, yang perlu kita bayar, waktu tu digantikan dengan puasa. Itu perbahasan khusus. Seterusnya yang kelima, puasa fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa kalau kita nak minta hujan, nak solat minta hujan. Wajib kita puasa tu. Tu kalau hakim suruh lah. Esok contohnya Tun Mahathir Mohamad iklan kat TV. Kita nak puasa esok hari ni. Kita nak sembahyang minta hujan di padang sekian. Jadinya aku sebagai pemimpin, aku suruh orang semua ni puasa. Yang mampu kena puasa, wajib puasa. Disebut lagu tu oleh pemimpin kita, hafizahullah. Jadi esok tu wajib kita puasa sebab diperintahkan oleh pemimpin bagi orang yang mampu lah. Kalau orang yang tidak mampu, tidak wajib puasa. Kemudian yang keenam ialah saumun nadhari. Puasa nazar juga wajib kita puasalah. Kalau kita ada nazar puasa, wajib kita tunaikan. Sampai di situ sahaja insya-Allah. Lepas ni kita sambung perbahasan seterusnya mengenai apa tu? Hukum yang kedua bagi puasa iaitu puasa sunat. Dia ada sebutlah, ada puasa sunat yang berulang sekali setahun, ada setiap bulan berulang, ada setiap minggu berulang, dan puasa yang paling afdal. Kemudian masuk hukum haram bagi puasa, ada haram dan sah kita puasa, ada haram dan tidak sah kita puasa. Kemudian masuk pula perbahasan mengenai syarat untuk sah puasa dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap. Jadi ini
Saya buat live ni bukan apalah, saya nak bagi manfaat kepada orang lain. Satu lagi, saya bosan lah duduk rumah ni. Kerja tak dapat lagi pagi-pagi ni. Jadi kita buat live ni adalah benda sikit kita nak murajaah, kita nak mengajar tu. Jadi kalau ada soalan apa boleh komen kat bawah tu lah. Kita akan jawab insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.